Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Vida Farhana binti Abdul Malik, wartawan Syams Channel, rangkaian rasmi CBPSS SMKA Sheikh Abdul Malik. Sekarang saya bersama yang berusaha Tuan Haji Syafruddin bin Haji Ali Husin, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Pembangunan Profesionalisme, Kementerian Pendidikan Malaysia. Terlebih dahulu, saya mewakili warga Syams mengalu-alukan kehadiran Tuan ke SMKA Sheikh Abdul Malik pada hari ini bersempena Masyarakat Agung PIBG SMKA Sheikh Abdul Malik kali ke-27. Justru saya mengambil peluang ini untuk mengajukan beberapa soalan kepada Tuan. Soalan yang pertama, sebagaimana kita sedia maklum, KPM telah menggariskan 7 teras utama ke arah menjayakan agenda pendidikan negara dalam kerangka Malaysia Madani. Salah satu teras yang ditekankan ialah aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Pada pandangan Tuan, sejauh manakah aspirasi ini dapat dihayati dan diterjemahkan di sekolah-sekolah dalam negeri Terengganu ini? Okey, Rida. Pertamanya cikgu ucapkan syabas dan tahniah kerana masih lagi mengekalkan TV PSS. Kerana ini merupakan gerakan kita pada tahun 2014 dulu, di mana kita minta supaya semua sekolah supaya mengadakan TV PSS. Dan ini alhamdulillah cikgu rasa terharu kerana ia masih dikekalkan. Yang kedua, kita di Terengganu sebenarnya kita telah mulakan, yang pertama kita telah ada model generasi Terengganu. Yang model generasi Terengganu yang kita panggil model Gen T, ini sebenarnya ialah model yang di mana kita telah meletakkan beberapa habit atau beberapa elemen yang perlu ada pada setiap murid kita. Jadi antaranya contohnya kita kata murid-murid di Terengganu seharusnya meletakkan agama sebagai satu perkara yang utama. Dan yang kedua, pada ni kita letakkan mereka mesti percaya kepada Al-Quran dan Hadis, ada menepati masa dan sebagainya. Jadi elemen-elemen itu telah kita terapkan secara tak langsung dulu. Dan kita rasa berbangga apabila Yang Berhormat Menteri telah melihat pembentukan karakter ini sebagai satu yang utama, dan ia bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kerana dalam falsafah pendidikan kebangsaan mereka bukan melihat kepada kolektif saja, mereka melihat kepada pembangunan holistik murid itu sebagai insan. Jadi di Terengganu cikgu rasa tidak ada masalah untuk kita menyambut itu kerana kita telah ada model-model kita sendiri. Bahkan lebih membanggakan kita ialah di Terengganu ini kita telah ada modul-modul kepimpinan, modul-modul pembentukan akhlak, sasiah dan sebagainya. Jadi cikgu rasa ia perlu diteruskanlah. Kalau katakan perlu pindaan-pindaan dasar pada tuntutan semasa, cikgu rasa ia tidak ada alasan lah untuk kita tidak menidakkan ataupun menyambut apa yang Berhormat Menteri telah sarankan. Jadi ianya telah berlakulah di Terengganu pada pandangan cikgu lah. Terima kasih Tuan atas pandangan yang diberikan. Soalan seterusnya, dari segi pembangunan profesionalisme guru, bagaimanakah seorang guru dapat menjadi guru insani dan seterusnya menjadi pemangkin pembentukan generasi madani? Bagaimanakah perkara ini dapat direalisasikan oleh guru-guru, khususnya guru-guru Syams? Okey. Sebenarnya Syam ni sekolah yang sangat hebat. Kerana cikgu ingat masa cikgu jadi pengarah, kita ada 10 buah sekolah di seluruh Malaysia yang telah mendapat penyerahan daripada IB. Dalam penyerahan itu, Syam merupakan sekolah yang telah mengamalkan PLC, telah mengamalkan latihan-latihan bagaimana pedagogi, latihan-latihan bagaimana seharusnya guru-guru kita dilatih dan sebagainya. Jadi maksudnya apa yang hendak kita lahirkan ataupun kita bentuk kepada guru-guru kita telah berlaku di Syam. Tetapi berdasarkan pada tuntutan semasa, maka seharusnya guru-guru kita melekapkan diri mereka untuk melekapkan kepada tuntutan-tuntutan digital sebagai contoh. Pada masa yang kita tidak mengabaikan apa saja yang berkaitan dengan karakter, apa saja yang berkaitan dengan value, nilai dan sebagainya. Kerana kita lihat cabaran anak-anak murid kita sekarang ini berbeza dengan zaman cikgu sebagai anak murid. Kalau katakan kita dalam media sosial dan juga dalam media perdana, kita selalu didedahkan dengan murid-murid kita yang tidak mempunyai ketahanan yang cukup
untuk menghadapi keadaan tekanan ekonomi, tekanan sosial dan sebagainya. Jadi sudah tentulah guru mesti mengubah pendekatan mereka. Kalau katakan saya ingat cikgu dulu, kita di Terengganu kita menggalakkan sebelum mereka mengajar 5 minit itu mereka bercakap dulu tentang diri mereka, bagaimana mereka menjadi sebagai seorang guru kan. Jadi lepas tu apakah yang tindakan-tindakan positif yang mereka telah buat. Itu pada masa yang sama juga kita telah ada modul-modul latihan untuk melekapkan guru-guru itu mengikut tuntutan zaman. Dan cikgu sebenarnya masa cikgu jadi pengarah PSTP, cikgu bangga dengan guru-guru Terengganu semasa kita kena PKP ataupun COVID pandemic 2019. PDPR kita, sistem kita telah diguna pakai di Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana kita telah memantau gerakan-gerakan cikgu kita dalam bilik darjah sebelum ini pun. Dan apabila kita memantau itu, maka cikgu kita telah tahu apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan ataupun PDP berkesan dan sebagainya. Ia merupakan satu perkara yang biasa di Terengganu daripada dulu lagi, bukan zaman cikgu saja, tapi ianya telah diterapkan daripada zaman Datuk CG Abdul Rahim lagi. Okey, itu. Yang kedua, kita memang di GPN, cikgu tahu sekarang ini pun Haji Abdul Muin telah menekankan tentang keperluan-keperluan untuk melekapkan guru-guru kita berdasarkan kepada tuntutan-tuntutan untuk menyediakan murid kita pada masa akan datang. Bukan kita nak menyediakan murid kita pada masa sekarang, kerana mereka akan hidup lebih lama lah insyaAllah dibandingkan kita. Pasal tu Saidina Ali kata, ajar saya nak anak-anak bukan ikut zaman kita, zaman dia, mana dia perlukan. Dulu cikgu nak tengok mic ni, cikgu sehingga cikgu tahun 1979 tingkatan 3 baru cikgu tengok mic. Tapi budak-budak sekarang ni, sebagai contoh, mic ni boleh pegang. Yang cikgu tengok atas petas mic dulu, pada cikgu tak berpeluang untuk tengok mic dekat. Hingga 1979 ada pertandingan debat, maka cikgu pegang mic itu. Maksudnya itu perubahan-perubahan yang berlaku lah. Dan sekarang ni macam tuntutan kita untuk melekapkan murid kita dengan fasih digital, melekapkan dengan keselamatan cyber dan sebagainya. Jadi guru-guru kita kena selitkan perkara ini supaya dia tahu apa yang mereka boleh lakukan, apa yang mereka tak boleh lakukan. Itu pandangan cikgu. Jadi Syam, cikgu rasa ia telah mulakan IB dan modul itu cikgu difahamkan oleh pengetua masih lagi diikuti, maka cikgu rasa perkara yang baik kita teruskan. Terima kasih Tuan atas respon yang cukup bermakna. Jadi soalan yang terakhir, apakah harapan Tuan terhadap kemenjadian pelajar-pelajar SMKA Sheikh Abdul Malik ini? Okey, tadi dalam ucapan cikgu telah beritahu pada pengetua harapan cikgu tinggi. Tak ada sebab mengapa 3 buah sekolah memilih untuk menjemput cikgu, tapi cikgu memilih Syam. Satu, cikgu telah minta pengetua untuk mengembalikan kecemerlangan Syam. Kita sebenarnya lah sekolah SMKA terbaik Malaysia dulu, dan sekolah kita menjadi rebutan. Cikgu masih ingat lagi kita terpaksa buat sorting khas untuk masuk ke Syekh Abdul Malik kerana permintaan yang luar biasa. Tetapi cikgu telah nampak bibit-bibit gerakan itu kembali dengan pencapaian luar biasa. Dalam masa 5 tahun, cikgu difahamkan ini merupakan pencapaian kita yang terbaik. Jadi gerakan itu telah berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu minta supaya apa sahaja tentang kemenjadian murid itu memberi peluang kepada murid-murid kita bertanding di peringkat kebangsaan, bertanding di peringkat antarabangsa. Tidak semestinya bersemuka. Dia boleh dilakukan secara online dan sebagainya. Masa cikgu di pengetua Lembah Bidong, masa tu cikgu jadi pengetua tahun 2007 di Lembah Bidong. Pada masa itu orang tidak bercakap tentang online, tetapi murid cikgu telah memenangi pertandingan puisi yang diadakan di Itali tanpa pergi ke Itali. Bayangkanlah, itu 2007. Mana ia telah berlaku pada tahun sekarang ni dah sudah lebih kurang dalam begitu. Maksudnya lebih kurang dalam 16 tahun. Tetapi cikgu telah memulakan gerakan itu. Jadi itu yang kedua cikgu harapkan, beri peluang. Yang ketiga, penelatih murid-murid kita ini, kerana Syam biasanya akan melahirkan pemimpin negara, pemimpin negeri. Jadi latih mereka dari segi kepimpinan.
biar mereka berani tampil ke hadapan, mereka mempunyai jati diri yang kukuh, mereka tahu the do and the don't. Kita tak nak isu-isu yang menyebabkan nama image Syam ini terpalit jadi tak baik lah. Kerana kita telah diajar, kita telah ditanam agama. Jadi apa yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Daripada tingkat 1 kita ajar perkara itu. Jadi dia boleh mengatakan ini boleh, ini tak boleh. Itu yang cikgu nak. Kepimpinan itu sangat penting pada cikgu, kerana apabila mereka keluar di sana, yang survive ialah mereka yang mempunyai jati diri, kepimpinan ataupun elemen-elemen yang terbaik yang ada pada diri dia. Cikgu bernasib baik. Cikgu bernasib baik kerana cikgu telah diterapkan oleh cikgu-cikgu, walaupun cikgu bukan sekolah agama, tapi cikgu-cikgu saya telah menerapkan perkara-perkara yang apa yang perlu cikgu pegang, yang menjadi prinsip. Jadi cikgu minta supaya ianya dijadikan dia sebagai satu model Syam untuk murid-murid kita. Dan yang keempat, cikgu suka kepada subjek bahasa-bahasa luar, bahasa ketiga, bahasa keempat. Dan sekarang ni ada banyak kaedah secara online yang boleh belajar dan sebagainya. Cikgu rasa selain daripada bahasa Arab, kita ada bahasa apa? Kita ada Perancis. Jadi luaskan bahasa Korea apa. Cikgu pernah jumpa dengan seorang murid di Labuan. Cikgu terkejut. Masa dia bercakap cikgu tanya dia, kenapa dia mahir sangat dengan bahasa Korea? Dia kata dia tengok filem. Dia menghabiskan 1 jam sehari untuk mengambil perkataan-perkataan Korea tu dan dilatih. Dan dia kata dilatih secara pairing. Kan? Jadi akhirnya 2 orang tu mahir Korea. Dan masa cikgu pergi merasmikan tu, dia tunjuk budak ni belajar bahasa Korea tanpa guru. Jadi maksudnya ada peluang yang banyak. Selain pada bahasa Arab, bahasa Inggeris, kita ada bahasa Perancis, apa saja bahasa-bahasa sebagai contoh Mandarin dan sebagainya, yang sebenarnya itulah tuntutan-tuntutan kita nanti. Bukan zaman cikgu dah tak ada dah, tapi zaman tu. Jadi itu maksud cikgu. Jadi ambil peluang selama 5 tahun berada di sini ataupun 7 tahun, itulah peluang kita. Dan dia tidak semestinya memula dengan guru. Dia boleh memula daripada murid-murid untuk membuat gerakan itu. Tetapi mesti dapat kebenaran guru lah. Okey. Cikgu ucapkan selamat maju ayu pada Widat Harta. Tingkatan 2. Amin. Okey. Terima kasih Tuan, semoga harapan Tuan menjadi kenyataan. Amin. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Okey. Sekian daripada saya, Widat Farhanah binti Abdul Malik, wartawan Syams Channel, rangkaian rasmi CVSS SMKA Sheikh Abdul Malik. When Syams talks, the world listens. Wow.